Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan merasa mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan-balasan kamu. Maka sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, sesungguhnya dialah orang yang berjaya, dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan kesenangan yang memperdayakan. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Maksudnya, maha berkat serta maha tinggi kelebihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat, dan dialah Allah yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di kalangan kamu yang sebaik-baik amalnya, dan dialah yang maha berkuasa lagi maha pengampun. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati lagi saya kasih Al-Fadhil Tuan Imam, Fadhil Tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan guru muslimin musliman, hadirin hadirat, ibu ayah, tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan, sahabat-sahabat serta anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang penuh barakah ini, dapat sama-sama kita tunaikan kewajipan besar kita pada Allah melalui ibadah solat maghrib kita secara berjemaah, dan disambung pula dengan pengajian maghrib. Kupasan dan tajuk saya pada malam ini adalah hakikat kehidupan. Saya tukar hakikat kematian. Hakikat kematian. Sengaja saya memilih topik ini kerana belakangan ini ramai orang-orang yang dekat dengan saya dipanggil pulang balik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mati. Ceritanya mati. Sahabat saya dalam sekitar minggu lepas mati, juga pelajar Al-Azhar, hafal Quran. Dalam perjalanan nak pergi mengajar, bawa motor, tak ada belanggar dengan apa-apa, tapi tepuh, barangkali tepuh besi tepi jalan tu, mati dia. Barangkali mengatuk, barangkali. Dan begitu juga ramai orang-orang dihampirkan dengan kita ini mati. Ada ayah kita, ada mak kita, ada adik-beradik kita, ada sahabat-sahabat kita dan sebagainya.
saban hari, saban minggu, saban bulan, bahkan saban tahun sentiasa ada kematian ini. Dan kematian merupakan peringatan yang terbaik yang menginsafkan kita sebenarnya. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan bahawa orang yang bijak pandai adalah orang yang sentiasa mengingatkan mati. Dia ingat mati ini. Sebab apa? Semua kita pasti akan mati. Dan orang yang ingat mati adalah orang yang akan persiapkan dirinya untuk sebuah kehidupan yang jauh lebih lama dan kekal, iaitulah akhirat. Semua kita akan merantau pergi ke alam akhirat selepas alam dunia ini. Alam akhirat satu alam yang kekal abadi, tidak ada mati-mati dah selepas itu. Wal akhiratu khairun wa abqa, kehidupan akhirat yang kekal abadi. Di alam akhirat adalah alam pembalasan. Alam dunia, alam kerja buat. Alam kita bercucuk tanam. Benih apa yang kita tanam, molek atau penguduh, kalau kita tanam musangki, insya-Allah akhirat esok alam tuaian, alam kita tua, kita kutip hasil balik. Kalau benih comel kita tanam, maka comel lah kita kutip. Pelang kita boh pelang barang-barang, pelang harum manis, esok manis lah kita kutip. Maknanya begitu. Kalaulah benih-benihan kita ini hak uduh, maka uduh kita kutip esok. Dengan tanaman ibadah-ibadah kita yang banyak, yang memberikan ketaatan dan kepatuhan pada Allah, kesetiaan kita, pemujaan kita hanya pada Allah, insya-Allah esok kita kutip syamil. Tetapi kalaulah tanaman kita ini berbentuk maksiat yang bercanggah dengan kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala, esok kita kutip uduh lah. Maka akhirat satu alam yang kekal, tidak ada mati-mati lagi dah. Bahkan di alam akhirat, kematian itu sendiri Allah Subhanahu wa taala matikan dia. Mana alam akhirat ini tak ada dah mati. Apabila terhimpun semua manusia ini, digambarkan Allah Subhanahu wa taala datangkan kematian itu. Datangkan mati ini dalam bentuk kambing. Nak bawa pada manusia ini alam akhirat. Alam tak ada mati-mati no. Kalau dalam azab, azab selama-lamanya. Kalau dalam nikmat, nikmat selama-lamanya. Allah datangkan mati itu sendiri, sebab mati itu makhluk, hidup itu makhluk. Botol, air, bekas, meja, kita semua ni makhluk. Baik, di alam akhirat Allah datangkan mati ini dalam bentuk kambing sebagai contoh, nak mudah. Lalu Allah Subhanahu wa taala sembelih kambing ni. Makna mati tak ada lagi dah alam akhirat. Maka itu alam kekal selama-lamanya. Kekal tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala sediakan nikmat yang tidak ada talak bandingnya melalui syurganya. Syurga ini khas untuk orang-orang terpilih. Allah Subhanahu wa taala seolah-olah sengaja nak bagi syurga ni pada kita dengan menghidupkan kita. Syarat nak syurga ni kena hiduplah. Kalau tak hidup, tak ada syurga. Tetapi dengan syarat ada sedikit kena buat kerja buat, mentaati dan mematuhi titah perintah Allah, meninggalkan larangan dan tegahan Allah. Hak ni kena kerja buat sikit. Itu pun lama ke? Tak lama. Tidak lama. Kehidupan manusia ini umur akhir zaman sekitar 60 tahun ke 70 tahun. Baina 60 wa 70. Lebih kurang 60 ke 70. Inilah hakikat umat akhir zaman. Kita bukan umat dulu. 500 tahun, 700 tahun, sampai 1000 tahun. Ashabul Kahfi Allah Subhanahu wa taala rakam dalam Quran 309 tahun. Nabi Nuh sampai 1000 tahun. Tapi kita umur akhir zaman. Akhir zaman baina 60 wa 70, 60 ke 70. Dia tak lari dah daripada tu. Kalau maknanya kita 40 dah hari ni, standby lah lebih kurang 20 tahun, 25 tahun lagi. Kita 50, 10 tahun lagi lah ayah teh. Maknanya adat kata. Ada orang lebih apa tak ada, orang 80 pun ada, 85 pun tak ada. Hal lebih itu sebagai peluang Allah Ta'ala berikan kepadanya untuk tambahkan lagi amal-amal ibadahnya.
supaya nak isi dalam tempayan guni akhirat kita. Esok nak bawa, nak pikul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, umpamanya sekitar 60 ke 70 tahun, itu kena kerja buat mengikut sukatan umur dunia. Kalau umur akhirat lain, kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Sehari kita bangun di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di atas muka bumi. Itu baru sehari. Maknanya kalaulah kita hidup sekali pun sampai 1000 tahun di akhirat, 1000 tahun usia kita ini, esok kita bangun baru sehari di akhirat. Sehari baru. Dan adakah usia kita cecah sampai 1000? Tak mungkin, mak ayah sekalian. Tak mungkin. Usia kita 500, tak mungkin. Setakat gi 100 lebih tu pun paling banyak 120. Hak Kelantan tu 120 lebih, rekod Malaysia tu. Hak hari ni lah maknanya. Itu pun 100 pun air kering dah, mepeh sekali. Arwah tok saya sekitar 92-95 usia dia. Bongkok 3. Bongkok tuan-tuan, tak ada sakit. Rezeki dia sihat. Sakit demam gitu, sakit kecil manis ke buah pinggan tak ada. Itu pun bongkok 3 tuan-tuan. Ni cerita hak sihat, tak ada sakit ni. Maknanya daripada bilik dia nak pergi dapur, nak pergi luar tengok cucu main, boleh. Tak perlu kita bimbing, tak perlu kita nak piping dia, tak payah. Nampak kita dah sedar bunyi pereh, dia basuh baju dalam bilik air. Pergi tengok nu. Makna tok dia gosok diri, biar dia jangan bagi dia basuh diri. Makna sihat tu. Tu pun slow dah. 95. Jarang sangat tuan-tuan. Baik. Kerja buat ya Allah Subhanahu wa ta'ala nak sekitar 60 tahun begitu. 60 tahun. Kalaulah tuan-tuan, kita ini hidup ini memberikan taat sungguh kita ini pada Allah. Memang 60 tahun kerja buat kita taat patuh pada titah perintah Allah. Allah Ta'ala berikan syurga esok. Sepatutnya Allah Ta'ala berikan syurga dengan kadar-kadar kerja buat kita buat. Dengan kadar masa 60 tahun kita hidup atas muka bumi sebagai hamba yang taat, dan Allah Ta'ala berikan juga 60 tahun lah. Mana kena dengan kerja buat kita. Makna itulah padang lah kita kata. Tetapi dah Allah Ta'ala tak bagi 60 tahun, bahkan lebih daripada itu, selama-lamanya alam akhirat. Saya ambil contoh tuan-tuan dulu. Zaman saya belajar dulu, saya bekerja kontrak. Kita ada pengalaman lah, atau bata, ikat bata. Kita pandai lah gaul-gaul semen ni tuan-tuan. Jangan tengok barang itu, kita pandai belaka. Setakat hok main kerja kontrak tu, lama kerja kontrak. Lepas habis sekolah, tak ada kerja buat, ikut pokdara. Protong bukit kecil tu saya buat tu. Tengok apa kan. Alhamdulillah. Di zaman sekolah dulu, yang tak 3 nak masuk tampak kerja, cuti pula tampak masuk 5 kerja. Kerja kontrak. Hok gaul semen, lepas habis semen semua sekali, lepas tu nak ngecat pula, nak pelah pecah-pecah bata tu, pecah semen, tai-tai semen tu saya buat. Mana kita pasal staging pun sampai 2, 3, 4 tingkap kita pasang. Duduk atas staging ni, hitam beletung. Kita ni orang hitam dah. Hitam beletung tuan-tuan nak ceritanya. Tak apalah. Kita bukan orang senang sangat pun. Duduk atas staging ni, Allah kita kata. Konon-konon lah. Zaman muda. Awet lalu bawah ni. Fiwik. Buat. Dah tengok pun. Macam tengok macam Bangla mana tadi. Mana begitulah. Saya nak sebut tuan-tuan, sehari saya bekerja 8 sampai 6 tahun, 25 ya sekung. 25 ya sekung. Maknanya padanglah 25 ya itu dengan kerja buat kita gitu. Ambil batu-bata nak naik tingkat atas tu, kita lepo, lepo, lepo. Ada orang nyambut atas. Hari ni senang je, ada hidrolik pun naik, senang tu ni kerja. Pasir-pasir pakat barang. Dulu kita gitu, kita buat diri belakang. 25 sekund tuan-tuan. Padang lah. Katakanlah hari tu token bagi 50 ya, lipat dulu. Kerja kita sepatutnya 25 ya, tapi token bagi 50 ya. Kita kata baik token ni, bagus. Token ni bagus.
Tu setakat 50 yang lipat 2. Kau lipat banyak lagi, bukan setakat 50, dia bagi 500. Oh lagi, hebat. Dah jumpa dah takai ni, tak jumpa dah kata. Ini dia. Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran atas apa yang kita buat, bukan setimpal dengan apa yang kita buat, bahkan lebih. Kalau Allah Taala berikan kita 60 tahun kita taat patuh pada Allah, 60 tahun syurga Allah Taala beri, padang. Itu pun 60 tahun syurga dengan kadar usia dunia. Dunia ni itu sangat. Kalau 60 tahun tuan-tuan sehari, di akhirat bersama 1000, maknanya 60 tahun ni sepagi pun tak sampai. Sepatutnya kita terima syurga Allah sepagi je. Pagi je dengan kadar kerja buat kita. Nampak tak ni tuan-tuan? Nampak tak? Hitungan saya bandingkan ni. Sepagi je. Sehari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di atas muka bumi. Dah kita 60 tahun ni bakal sepagi je di akhirat. Tapi dah Allah Ta'ala yang penuh rahmat, kasih sayangnya, pemurahnya, kayanya Allah Ta'ala berikan syurga dengan apa yang kerja buat kita ini selama-lamanya. Untuk orang Islam selama-lamanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sesekali engkau mati melainkan hanya dalam keadaan Islam. Islam itu jaminan selamat dunia, selamat akhirat. Diberikan syurga. Allahu Akbar tuan-tuan. Dah besar tu nikmat ni. Maka sebab itulah sengaja saya memilih tajuk ini, tajuk hakikat kematian, yang saya kedatangkan satu persatu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Quran yang datangnya pelbagai bentuk dan ciri-ciri, supaya kita sedar bahawa kematian itu adalah sebuah hakikat yang pasti akan datang, dan kita akan balik pulang pada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebut tiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Ayat Quran yang menceritakan kullu nafsin dha'iqatul maut ini bukan satu. Dalam Quran banyak. Wa innama tuwaffau kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Dan pada hari kiamat kita akan dihitung hisab di hadapan Allah, diberikan pembalasan. Akhirat alam pembalasan, alam terima apa yang kerja buat kita buat. Bukan lagi alam nak beribadah dah. Dunia adalah alam ibadah, alam kerja buat. Akhirat dah alam kutip hasil. Hak comel kita kutip comel, hak buruk kita kutip buruk. Itu alam akhirat. Tak boleh dah masa tu nak sembahyang, solat rajin dah, masa tak ada dah. Nak ibadah, nak puasa, nak sembahyang sunat, nak baca Quran, nak sedekah, tak ada dah di alam itu. Alam sementara yang Allah Ta'ala berikan nyawa kepada kita ini. Dan siapa yang dijauhkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Inilah kata Allah orang-orang yang percaya. Faqad faz. Dan dunia itu sememangnya melekakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa itu pasti akan masuk mati, dan kami akan ujikan kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan yang sebenar, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Sama juga setiap yang bernyawa itu pasti akan mati, dan hanya kepada Allah lah akan dikembalikan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahawa kematian di mana sekalipun kamu berada pasti akan datang menjemput kamu. Maknanya duk mana-mana pun tak boleh lari daripada mati. Maka jadikanlah kamu orang-orang sentiasa berada dalam ketaatan dan kepatuhan pada Allah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah yang terbaik untuk kamu. Mati tak boleh, pasti akan mari juga, duk mana-mana pun. Manusia tidak bisa lari daripada kematian. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya pasti dia akan menjemput kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan pada Allah yang mengetahui alam ghaib dan alam nyata, dan dia beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selepas kita mati, kita akan dibangunkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala
satu persatu Tuhan bentangkan amalan kita berdasarkan kitab amal-amal kita, dan dipertayangkan secara jelasnya. Kita boleh tengok satu persatu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Baik buruk yang kamu lakukan di atas muka bumi, sekalipun hanya sebesar zarrah. Zarrah ini bahasa Arabnya. Bahasa Melayu kita kuman. Kuman ini pun belum menepati definisi atau pengertian sebenar zarrah. Zarrah itu jauh lebih kecil daripada kuman. Kuman pun anak-anak kita sekolah tu takut mikroskop ni, apa nampak mana dah. Kuman itu dibelah pulak 1000, barulah menepati lebih kurang makna sebenar zarrah. Nak sebutnya Tuhan sebut sekecil-kecil apapun yang kamu lakukan di atas muka bumi, semuanya akan dibentangkan, ditayangkan balik, dihitung hisabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahkamah Allah yang Maha Adil, dalam pengetahuan Allah yang Maha Luas. Tuhan tahu belaka cik buat, tak boleh nak lari kita ini. Hak mana kita bokok ngorang, hak mana kita balah ngorang, hak mana kita baik ngorang, semuanya dibawa belaka. Dalam ayat yang lain, kematian itu tak boleh lari, kata Allah, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana sahaja pun kamu berada, pasti kematian menjemput kamu, sekalipun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Surah An-Nisa. Ibn Tafsir menjelaskan, yang dimaksudkan pada ayat ini ialah kita tak boleh lari daripada mati. Tiada sesuatu pun yang dapat menyelamatkan dia daripada kematian, baik dia ikut dalam berjihad ataupun tidak ikut berjihad. Kerana sesungguhnya umur manusia itu ada batasnya dan mempunyai ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini tuan-tuan, kita boleh memilih. Wahadainahun najdain. Ada dua jalan. Sama ada jalan taat ataupun jalan derhaka pada Allah, semua akan mati. Quran jelas, kamu taat ke, kamu derhaka ke, pasti dua-dua mati belaka. Jalan taat, kita tengok bagaimana Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, Rasul-Rasul di pilihan Allah. Rasul-Rasul ni tak adalah manusia terbaik sekali tuan-tuan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawatan ni tak boleh pilih, tak boleh nak demokrasi, tak boleh nak pilihan raya, tak boleh, hanya Tuhan pilih. Mereka semua telah mati. Sahabat-sahabat Nabi SAW berjuang, mengorbankan segala benda dalam jiwa raganya, dalam kehidupannya, membawa Islam sampailah Islam kita terima hari ini, pun mati. Mati. Nabi mati, sahabat mati, para salafus salih, para alim ulama yang takutkan Allah pun mati. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya di kalangan hamba-Ku yang takutkan Aku ini, iaitulah ulama, pun mati. Apatah lagi kita. Hamba sendiri Ustaz Cak Ayang, Allah, Cak Ayang mati. Tapi orang kata Cak Ayang lah amal Rabli, dia tak mahal tapi mampu milik. Kicap Cak Ayang tu laku. Ada lagi kicap Cak Ayang lah ni. Kicap Cak Ayang laku. Mati. Ataupun kita memilih jalan ingkar, jalan derhaka pada Allah. Nak hidup mudah, tak boleh mayang, tak boleh puasa, tak boleh baca Quran, tak boleh belaka, pun mati. Namrud memerintah dunia, mati. Fir'aun berkuasa sehingga mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku ni Tuhan kamu yang maha tinggi, kata Fir'aun. Mati. Mati. Dicyanus, kalau pernah ingat, saya pernah cerita kisah Dicyanus, raja yang zalim di zaman 7 pemuda Ashabul Kahfi, mengaku dirinya sebagai Tuhan, pun mati. Abu Jahal yang menentang Nabi, Abu Lahab dan sebagainya, pun mati. Ini jalan ingkar, pun mati. Maka di sini tuan-tuan, sebagai orang bijak pandailah kita memilih jalan taat, sebab kedua-duanya mati. Dan beruntungnya kita apabila Nabi SAW telah ajarkan pada kita bahawa selepas mati ada lagi kehidupan selepasnya. Kalau orang tak tahu Islam ini, tak tahu punya ada lagi alam seterusnya, alam lepas pada mati, hidup balik.
bahawasanya kematian bukanlah pengakhiran, sebaliknya kematian merupakan permulaan kepada alam yang jauh lebih lama, lebih kekal. Lepas mati esok kita dibangunkan semula. Oh, kita tahu perkara ni, Nabi-Nabi datang cerita perkara ni, beruntung betuahnya kita, sehingga kita mampu persiapkan diri kita. Ada persiapan-persiapan kita. Kalau tidak, tuan-tuan, kita dah tahu. Bagaimana orang dah tahu tiba-tiba lepas dia mati, lah ada kehidupan lagi rupanya, nak tahu mana. Tapi tidak, kita orang Islam beriman ya, kita tahu perkara ni, sehingga kita ada persiapan, ada masa untuk bersiap, walaupun masa itu tidak banyak. Allah Subhanahu wa taala ceritakan lagi bahawa kematian itu tidak mampu ditunda dan tidak mampu dimajukan. Nak cepat pun tak boleh, nak pelambat pun tak boleh. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu mempunyai ajal. Daripada generasi dulu, satu persatu ummah generasi dulu telah mati meninggalkan kita. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya sekalipun sesaat, dan nak cepatkannya walaupun sesaat. Surah Yunus dalam ayat yang lain, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila tiba ajalnya seseorang itu, la yastakhirun, dia tak boleh nak pelewat walaupun sesaat, wa la yastaqdimun, begitu juga tidak boleh nak cepat walaupun sesaat. Menunjukkan bahawa ajal kita, tuan-tuan, ada dah pacak depan kita sebelum kita lahir lagi. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kematian bukan barang pilihan, tetapi ia barang ketetapan. Kita boleh nak pilih nak mati esok, tak boleh. Nak mati minggu depan, tak boleh. Nak mati lagi, mati 40 tahun, tak boleh. Tak boleh pilih. Kita dah tahu. Menunjukkan bahawa ajal telah terpacak di hadapan kita. Bukan barang baru ada, tak. Kata Nabi SAW, ajal itu muncul apabila telah habis rezeki yang telah ditulis dalam kitab Lauh Mahfuz kita. Di Lauh Mahfuz masing-masing ada dah kitab kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala dengan penanya telah tulis awal lagi. Hebatnya Allah Taala. Dia tulis dah cerita kita. Lengkap siap dah ni cerita kita ni. Siapa boleh buat begitu? Allah Taala. Dia tahu belaka dah mana kita duduk dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala lengkap dah, tuan-tuan. Dia atur belaka ni dengan penuh kasih sayang ni, dia atur kehidupan kita ni. Baik. Sampailah ajal telah tertulis, telah termaktub. Ajal itu muncul, kata Nabi, apabila rezeki kita dalam kitab Lauh Mahfuz habis dah. Katakanlah kalau esok rezeki kita yang tertulis azali masih ada lagi, maka tak mati lagi kita, ada lagi esok. Sebaliknya kalau lah tak ada dah rezeki kita esok, mati lah kita. Kitab saya, kitab Abang San, kitab Motih, kitab Haji Wek, tertulis awal tu rezeki kita, jodoh pertemuan kita, ajal maut kita telah tulis awal dah. Sampai masa mati, mati. Kita tengok mati secara bahasa kita sebagai manusia ni, Allahu Akbar. Dalam berita kemarin dulu dah ada seorang lelaki muda lagi 20-an balik kerja malam tu, babah dekat Batu Buruk tu, kerja pahit apa dia, mati dia. Kita kata, oh kalau balik awal sikit dah mati dah, ajal dia dah, dia menuju ke arah ajalnya, mati. Ayah kita sampai masa mati. Pada nak banding dengan adik-beradik dia, dia sihat sekali. Mak dara kita ni hok cemani, hok dia diabetes, dialisis ada belaka dah. Hok mepeh cemani pun dia siap dah sampai masa dia, sampai masa habis umur dia. Ajal mati. Kenapa Cik Desau tu? Cik Desau tu mati sebab cemani. Pasul Haji Mek, Ajah Mek ni mati dulu pada suami dia. Pada hari duk jaga suami ni 5 tahun dah, tapi mati dia dulu. Suami dia baring lagi, mati. Nak terus mana? Ajal. Sakit apa lagi? Banyak, tuan-tuan. Kita kata sakit buah pinggang, sakit hati, sakit kepala, aksiden, lemas, jatuh kapal terbang dan macam-macam. Ini semua adalah bahasa kita sebagai manusia. Bahasa mati dah, sakit apa? Mati pita, dia kata. Oh, COVID. Itu bahasa kita.
hakikatnya adalah kematian ajal itu telah tertulis. Itu masa dia. Sampai masa dah nak kata guana. Tak ada dah rezeki dia yang tercatat dalam kitabnya di Lauh Mahfuz. Habis dah. Maknanya sampai masa dia habis. Maka ni barang kita tak tahu. Allah Subhanahu wa taala sengaja rahsiakan kematian kita ni supaya kita ini sentiasa bersiap untuk balik pulang pada Allah Subhanahu wa taala. Siap. Amal kita banyak mana dah? Ajah mek banyak mana dah? Mau banyak mana dah? Apa guni dah amal kita? Maknanya. Ajilong berapanya dah? Berapa lagi dah? Amal-amal kita ni. Oh, kita ada dah Ustaz. Tak banyak mana boleh seladang. Oh, banyak tak kata. Kalau kita nampak dah. Oh, banyak. Bereka-eka amal dia. Kalau esok kita bangun tengok keadaan amal kita ni, oh berladang-ladang, sukalah kita tuan-tuan. Yang kita bimbang adalah kita tak ada benda, takut-takut pasal tak ada benda ni. Inilah kita bimbang. Maka secara prinsip kita orang ahli sunnah wal jamaah ni mesti rasa di kita ini bahawa kita sentiasa tak cukup sama muka. Supaya kita ini belum-belum untuk menambahkan semua amal-amal ibadah kita, amal-amal ibadah kita. Kena rasa benda begitu. Jangan rasa cukup apa padang lah, padang. Baca Quran rasa padang banyak. Tak, kita kena rasa bahawa kita ni sentiasa tak cukup. Tak cukup. Nak tambah lagi amal, nak tambah lagi amal. Dan masa pun tak cukup, nak tambah lagi amal. Saya suka tengok-tengok kalau orang berusia lah tuan-tuan, level-level ayah ni. Pukul 4 pagi bangun dah. Dengar dah kakak-kakak bangun dah, ayah tu 3:30 baru bangun dah. Siap. Kakak subuh pun bunyi gesejik. Kita tunggu orang dekat nak bang baru bangun, nak molek bang baru bangun. Kalau orang ayah-ayah sudah berusia, mak ni suka tengok. Itu Allah Subhanahu wa taala bagi peluang lah tu. Wana ajah boleh tidur, dah boleh tidur lah ni tu. Dah boleh banyak dah. Tu dah boleh tidur dah. Bangun kepak tu nak tidur dah boleh dah. Itu Tuhan bagi peluang rezeki untuk ibadah di pagi hari kepadanya. Rezeki. Bukan terbaik juga nak tidur lagi. Mana cukup dah Tuhan bagi. Orang lain sampai ke bangun selepas subuh pun tak cukup lagi tidur. Dah kita kepak cukup dah. 3:30 bangun dah. Alhamdulillah. Comel. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala cerita juga hakikat kematian ini kita sesekali tidak tahu bila mati. Sengaja Allah Taala rahsiakan perkara ini. Dan sebenarnya terdapat beberapa perkara yang Allah Subhanahu wa taala rahsiakan pada kita hanya dalam pengetahuan Allah Taala sahaja yang tahu perkara ini. Apa dia? Yang pertama, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Ada beberapa 5 perkara tuan-tuan yang Allah Ta'ala rahsiakan, kita tak tahu, hanya dalam pengetahuan Allah saja yang tahu. Bahkan Nabi-Nabi pun tak tahu. Yang pertama, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya pada sisi Allah Ta'ala sajalah yang tahu tentang hari kiamat. Soal kiamat Allah Ta'ala saja tahu bila berlaku. Bumi ini akan hancur, dilipat-lipat, digoncang-goncangkan. Iza sulsilatil ardu silsalah, digoncang-goncangkan bumi. Gunung berapi gerak sikit pun dah akan nak dah kita. Acur lebuh habis dah, apatah lagi hari kiamat. Baik, kiamat. Nabi SAW pun tak mampu bagi tahu bila berlaku kiamat. Nabi pun tak tahu. Ini dalam pengetahuan Allah Ta'ala sahaja, alam ghaib ini. Tetapi pastinya kiamat itu datang. Disebut dalam Quran secara baghtah. Baghtah itu secara mendadak. Oh, mari kiamat ini. Baghtah. Mati juga sama, mendadak. Kena prepare je, be prepare je kita, ini tugas kita. Baik. Tak tahu kita bila berlaku kiamat. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Yang kedua, wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Yang kedua, turunnya hujan bila kita tak tahu. Cemak mana, berapakah titisan hujan yang kita tak tahu. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Ada pun ramalan kaji cuaca kata esok hujan. Tak salah. Ini soal ilmu pengetahuan teknologi kita hari ini. Allah Ta'ala juga berikan teknologi, berikan ilmu ini supaya kita boleh ramal. Minggu depan tak hujan tu,
Hari Sabtu tu boleh lah tu pilih nak bewah kata. Bewah durian anak kita. Pindah daripada selesai Rabu tengok hujang, pindah hari Rabu, hari Sabtu pula. Pilih hari Sabtu. Lah sekali Rabu pula dak hujang, hari Sabtu hujan lebat. Angin kuat pula, terbang habis dengan kanopi sekali. Bukan kuasa kita. Ramai tak salah. Tak salah. Tetapi nak pegang mesti hujan hari Sabtu tu. Itu salah. Ini hanya dalam pengetahuan Allah. Ilmu falak ini beruntunglah kita sekurang-kurangnya kita boleh prepare. Saya ingat banjir baru ni 3 hari berturut-turut tau. 3 hari berturut-turut sampai betul sungguh hujan lebat sungguh. Kita pun dalam keadaan siap dah. Akan tetapi yang dimaksudkan di sini, kita sesekali sebagai manusia ini terbatas, tak tahu bila turun hujan, berapa banyak titisan-titisan hujan dan sebagainya. Nak pegang tak boleh, nak ramal tak apa. Esok insya-Allah nampak mendung, insya-Allah mendung sungguh. Begitulah. Yang kedua soal hujan, kita tak tahu sekali-kali. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Jantina laki atau perempuan bayi dalam kandungan rahim ibu. Mana budak anak-anak kita ni dalam perut ni, perut mak ni. Pregnant hamil ini. Kita tak tahu sekali-kali tuan-tuan ibu ayah sekalian. Tak tahu anak kita ni tengah pregnant tu, cucu kita gitu baik tu. Laki puan laki scan tu, scan boleh. Kita tak tolak teknologi ni, tapi nak pegang belum tentu. Semangat dia telefon saya, ustaz bagi nama anak laki tu, nombor 3 ni warna tubik dah. Tak lagi dah, warna minta dan laki dah. Dah kita scan dah ustaz, laki tu, laki jelas-jelas nampak ustaz, kekeng laki, kekeng nampak batu toko ustaz, nampak terang-terang tu. Memang laki dah Ustaz. Kita kata tu, tunggu tubik lah, tunggu tubik kita buah nama, kita biar nama. Tak apa Ustaz, laki dah. Last sekali tunggu hari tubik. Tubik-tubik telefon kita. Mana? Nama Ustaz? Nama laki apa? Puang Ustaz. Dua puang, dah 3 ingat laki. Puang Ustaz. Kita pun tanya, dah pakon ni batu. Aduh. Dah ceritanya tuan-tuan, Allah Subhanahu Taala jelas dalam Quran, kita tak tahu sekali-kali laki puan. Dari segi teknologi kita tak salah lah. Apa tak guna-gunalah peralatan ini. Sekurang-kurangnya kita boleh be prepare, boleh siap insya-Allah laki. Dan tengok kemudahan hari ini, siapa tahu sakit jantung situ, ada kanser dan sebagainya. Ini Allah Taala bukakan teknologi pada kita ini. Kita pakai. Allah Taala juga bagi. Bukan salah teknologi tu, cepat nak pegang laki confirm tu. Tak boleh. Ini bukan hak kita. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Laki puang ke, itu rezeki Allah Taala beri pada kita. Itulah yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu. Tuhan Maha tahu. Soal hak ni tak boleh. Rasa nak kata apalah. Ada kau, dia main kemah. Atuk lah rasa, atuk ayat dah kan kata puang, tu baik puang tu. Memang dah atuk. Dia dua je, dah laki puang. Ni tak toki kata lelaki. Kalau kena hot toki pula dah tengok okey ayat dah tengok perut boyeh kata dan panjang gitu lelaki dah kata. Tok muka pandang pandang macam-macam. Juga kemah pada dah ni dua tu je. Dak lelaki puang. Baik. 3. Yang pertama soal qiyamah, yang kedua soal hujan, yang ketiga soal jantina laki perempuan dalam kandungan rahim ibu. Doktor tu dia bagi tahu dengan kenyataan dia, insya-Allah. Tengok daripada kajian dia, perubatan dia dengan ilmu dia, puang. Cuma nak pegang tidak semestinya insya-Allah. Nak tahu betul-betul tunggu tubik lah. Tunggu tubik tuan-tuan. Baik. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Kita sesekali tidak akan tahu apa yang berlaku esok hari. Hak esok kenapa tak tahu? Jangankan hak esok, hak hari ni pun kita tak tahu. Hak lepas ni pun kita tak tahu dah. Dah racang-racang boleh. Supaya perjalanan kita racang pas ni nak pergi kedai, nak makan roti payang contohnya. Macam kita racang dengan bazar kita pas ni bahasa mak tu perkala dah apa kedai-kedai tutup. Nak tu mana? Bukan kuasa kita. Saya nak buat contoh ni tuan-tuan. Saya ingat saya kuliah di Wakaf Tembesu dalam beberapa hari lepas. Entah macam mana tubik-tubik masjid tu
mari nitah nak akan roti payang ni kata. Roti payang corner. Payang corner. Orang suruh roti payang. Masuk kereta tu, rai mari. Oh roti payang mari tekok dengan saya pun telefon saya. Nak ajak dia roti payang. Dak janji ni. Roti payang tadi telefon dia. Mari roti payang tu ni. Roti payang mana Ustaz? Payang corner. Hamba duduk sini dah Ustaz. Tengok. Kita pun dah kacang. Dia duduk situ dah. Duduk kedai dah roti payang. Kena ke dia lagi. Kita telefon nak ajak dia ke situ. Rupanya dia duduk situ dah. Dia bawa seorang ustaz lagi. Sahabat kita ni bawa seorang ustaz. Dia duduk situ. Hamba ada dah ni ustaz ni kata. Lepas kalau itu tunggu lah. Hamba pun kau cepat nak pergi. Dah nunggu dah kita kedai roti payang tu. Bau kita pergi. Siapa kedai roti payang kena. Kita pun parking. Oh nampak dia duduk meja tu. Siap order dah dia dah. Oh kita pergi kat dia. Oh kau lah rasa Leo kelak-kelak. Dah tengok roti payang dia siap dah. Bukan baru nak order. Roti payang dengan kuah kambing pula. Bazan jangan salah faham ni. Dia tahu tak dimau nak roti payang. Bukan. Nak cerita ni tuan-tuan. Oh kau rasa nak. Oh tak roti payang awal yang order nanti tu. Kata member tu, "Sat pergi order lah." Pergi order. Hamba pun pergi order. Nak pergi order kat meja nebo roti ni tuan-tuan. Belah ni payang, roti payang dia tu, dia tepek-tepek di payang. Belah ni juga nama saya sama, dia buat roti cana dan mak tabuk tengah goreng. Saya pun belah-belah nak ada roti payang sebutir, terpandanglah mak tabuk tu tengah goreng sedap tebal tu. Mak tabuk sebutir kuah roti payang kata. Kuah gula kambing. Bukan roti payang padahal mari daripada tu sejak nak roti payang. Rezeki kita mana tu bukan roti payang hak kita. Ya mari kelitah pula sedap juga mak tabuk dengan kuah gula kambing. Sebab biasa mak tabuk lain kuah mak tabuk lah kan. Ni tengok. Oh kita pun mari. Tak semena-mena daripada awal lagi nak roti payang, dalam pada roti payang tekok roti payang kuah kambing, tiba-tiba kata mak tabuk sebutir kuah gula kambing. Wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan. Nak sebut ni kita sesekali tak tahu apa yang berlaku esok hari. Hak lepas ni pun kita tak tahu. Ini ayat dia. Perancangan kita boleh, tapi rezeki kita tak tahu Tuhan nak rezeki hak mana. Rupanya malam tu mak tabuk kuah kari gula kambing. Ni tu contoh ni tuan-tuan. Merancang tak? Gitulah gitu. Hak lain. Kemudian yang terakhir saya nak sebut juga, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sesekali manusia kamu tidak akan tahu di mana kamu mati. Mati pula dak tahu mana. Asal orang tok bau mati dak tahu mana. Belum tentu mati kapur ni juga. Ramai orang begitu. Asal Kedah mai ngajar Terengganu jadi cikgu. Cikgu Leng tu kat 10 tahun mati Terengganu. Siapa di Terengganu? Sahabat kita, sahabat Ammo, jealous lah kita tengok dia. Sahabat kita di Madinah 2-3 orang tuan-tuan. Orang Kedah, ada orang Perak, ada orang Kelantan. Mati di Madinah, tanah dibakar. Sama-sama dengan para syahadat, para sahabat Nabi SAW. Dibakar di Madinah tu. Kalau masih ingat lagi Dr. Harun Din, dia orang Bangi. Sipang di mana? Di US tu. Mati bi ayyi ardin tamus. Kamu tak tahu di mana kamu mati. Bila kamu mati pun tak tahu. Dan bagaimana kamu mati. Di mana, bila dan bagaimana kita tak tahu mati lagu mana kita. Mati kita sesekali kita tak tahu bagaimana. Mati atas katil ke, mati hospital, mati di rumah, kita tak tahu. Sakit apa pun tak tahu. Tak tahu sesekali. Di mana tak tahu. Bila tak tahu. Hak ni Tuhan rahsiakan. Tetapi kata Nabi SAW, matinya seseorang itu sebagaimana lazim dan biasanya dia. Mati seseorang itu sebagaimana amalan biasa dia, amalan rutin harian dia, bulanan dia, tahunan dia. Kalau dia sentiasa dalam ketaatan dan kepatuhan pada Allah, insya-Allah mati dia dalam taat pada Allah. Kalau dia ni berterusan harian dia ni dalam keadaan ingkar, lalai, lagha pada Allah, mati dia dalam keadaan gitulah. Dalam keadaan maksiat dah habis-habis, lepas ada 40, 50 dah umur.
Nak lekat saja surau 5 waktu sehari semalam pun tak lekat lagi. Dah bila nak siapnya? Ini kita bimbang. Lepas dia 50-an, tak lekat lagi 5 waktu sejik surau ni. Ni kita bimbang lah ni. Sepatutnya begitu. 40 tu sudah dah. Bukan nak kata tuan-tuan, ini peringatan besar untuk hamba jugalah. Hamba nak masuk 40 kau takut lah. Masa lari, kau lari rasa. Habis hilang dah. Dulu rasa minat sangat tengok bola. Mana berapa nak tengok bola dalam ni. Tak ada dah mari. Warna itu. Kita pun nak tahu. Allah Ta'ala nak atur lagu mana. Tapi sikit-sikit rasa-rasa nak hak lagu-lagu suka. Dah tahulah masing-masing perasaan. Nak sebutnya. 55 pun nak lekat. 5 waktu pun tak lekat lagi. Malulah. Susahlah tuan-tuan. Bimbanglah kita. Kita tengok kita cemburu dengan hak muda-muda. Lekat nama sejik surau. Ayah lekat sejik surau. Itulah sepatutnya kerja kita buat. Tapi Nabi sebut matinya seseorang itu sebagaimana lazimnya dia, sebagaimana biasanya dia. Maknanya kalaulah kita dalam memang sejak muda dulu lagi, pala ni pun dah leh patang pisah dengan sejik surau, insya-Allah mati dalam keadaan begitu. Comel mati dia. Quran kita dak baca pun sedap lega pun dak lepas. Dak baca lagi Quran ni. Tak ada subuh dak dandas muka je. Ni comel tu. Soal zikirnya, soal sedekah kita, sedekah lagi lepas 40. Kau tambah. Kau cari harta tapi kau sayang nak bagi pula. Allah bimbanglah tu. Maknanya kalau harta kau banyak, kita kau gila, mana kau rakus untuk kita sedekah dan manfaat dan sebagainya. Sebab kita sedar masa makin tak ada. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun wa la yastaqdimun. Mati itu dah pacak situ dah. Ambil contoh tuan-tuan, nunggu pagar kita tu. Nunggu pagar biasa kita kebun kan. Biasa nunggu ni pakai batang mesu lah dah. Kerah betul-betul kerah. Saya buat pagar ni boy sekalian. Batang mesu sebatang 8 ria. Tapi batang mesu dulu, saya ingat ayah kita dulu besar sabti sabar. Dan ni batang mesu sudah sabti, dia belah 2 pulak. Kau kena kecek sungguh dia kata. Belah 2 pulak. Kau kecek. Baik. Dulu tok okey kita tu, dia buat nunggu pagar, dia tajam. Dia tajam. Pas batang dia tajam. Lepas tu dia bangun. Dia letak pak nak bodoh, dia macam kau. Lepas tu dia okey. Okey. Kau. Ejak tau. Okey. Kita ayah tau. Nak suruh siapa masuk dalam tu. Siapalah berkali-kali okey. Hak ngelah kali ni dalam tu masuk dalam tu. Ya kat tinggi. Kau. Dia boh. Bau. Ada okey tak tu? Kemah kali dah. Keming dah. Contoh mudahnya tuan-tuan. Nyaca ni. Gitulah nyaca mati kita duduk depan tu. Keming dah. Kau. Dak dagah dah. Dak bokeh dah. Kita makin hari makin tua, makin tambah usia kita, dan kita bergerak menuju ke nyacang tu. Nunggu duduk dah. Bung, melangkah satu. Sebab ia dah gerak dah, kita gerak ni. Sehari-hari kau tua ke gerak. Maknanya jarak ni kau rapak ni. Nak mati kita. Gitulah hakikat kematian ini. Baik. Kembali kepada mati ini sebagai lazimnya kita. InsyaAllah kalaulah kita dalam maksiat, masih lagi lara tuan-tuan, mati kita payahlah nak mati comelnya. Kita tak tahu mati bila, bagaimana, tetapi kita boleh corakkan kematian itu dalam keadaan baik ataupun tidak dengan amalan berutikan kita ini. Supaya apa? Supaya mati kita mati comel esok. Mati comel. Sebab itu terakhir ni, sebagai akhir ni saya nak tinggalkan satu doa amalan kita. Doa mati comel. Tak iman biasa baca semua. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami ini sebaik-baik kematian, dan jangan sesekali kau matikan kami seburuk-buruk kematian. Maknanya nak mati comel. Kalau mau ayah payah naik dengan bahasa Arab ini, bahasa Melayu pun tak apa, diulang 5 kali sehari semalam selepas solat-solat kita. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, kau akhirkan riwayat kami ini, matikan kami dengan sebaik-baik kematian. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, dan jangan sesekali kau matikan kami seburuk-buruk kematian. Nak mati comel. Ramai kita tengok mati comel. Saya baru lagi dalam bulan Pas semayang seorang jenazah makcik, hajah mati dah 60-an.
dia orang losong, mati hari Jumaat, disolatkan selepas Jumaat. Comel ni. Oh, comel mati dia. Manis leting. Mati hari Jumaat, terlepas seksa kubur dan sebagainya. Ini tanda kematian yang baik, dan banyak kita saksikan tuan-tuan. Saya sengaja tanya, kata Ayah Haji, apa rahsia mak ni? Siapa dia? Tuhan bagi dia mati hari Jumaat. Kita nak sangatlah. Kalau tanya kita tuan-tuan, nak mati lagu mana? Semesti kita nak mati dalam taat. Hari Jumaat, dalam puasa bulan Ramadan. Mananya dok. Mati comel, mati sejik, mati dalam baca Quran, mati semayang dan sebagainya. Kita nak begitu kalau tanya, tapi bukan pilihan kita. Tetapi sekurang-kurangnya kita bentukkan, kita kreatkan untuk kematian kita dalam keadaan comel dengan beramal-amal kata Nabi ini. Dan pasti Tuhan akan bagi sebagaimana rutin biasanya. Saya tak mau buat contoh jauh. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi Batu Nang tu, Cikgu Mak tu. Mati hari Jumaat selepas solat Jumaat dalam masjid Batu Nang. Nak cari mana? Ni rezeki Tuhan bagi. Ni sebagai contoh. Nak cari mana tuan-tuan? Carilah di mana-mana masjid pun. Nak cari seorang pun payah mati dalam masjid. Masjid ni barangkali ada tak lagi seawal-awal penubuhan siapa hari ni. Saya ingat masjid Sungah Lama pun begitu dia cerita, ada seorang mati dalam masjid sepanjang daripada awal penubuhan masjid siapa hari ni. Siapa dia? Tok Imam. Dia Tok Imam dia, Tok Imam Haji Lah gitulah. Tengok munasabah tak tuan-tuan, kata Nabi, matinya seseorang itu sebagaimana lazimnya dia, sebagaimana biasanya dia. Memang dia rutinkan dia. Jak muda, main sejid surah dan sebagainya. Sejid sokma tempat dia, mati dalam sejid. Itu contoh. Mana kita juga kena kreatkan suasana itu. Kemudian saya tanya anak dia, apa rahsia ayah ni, siapa ayah boleh mati hari Jumaat ni? Saya suka tanya. Kita nak sebagai pengajaran, peringatan kita. Kita nak ambil rahsia kenapa? Dia kata sembahyang sejid surah macam orang 5 waktu gitu. Hak tu biasa. Semua orang begitu, saya kata. Orang lain pun begitu kok, sembahyang 5 waktu sehari semalam sejid ni juga. Tapi tak begitu. Mesti ada lebih lagi ni. Buah khilah dia ni. Buah halus lagi ni. Kenapa? Kalau tengok-tengok selain daripada dia, tak siap. Tak siap bukan lantikan pun. Dia suka rela lah, dah rumah dia dekat sejid. Cuma hak perasan daripada awal muda ayah dulu, siapalah kelan ni, siapa akan mati dia. Setiap hari hampir ayah ni sapu-sapuh sejid ni, sapu kapet dan sebagainya, sapu semua hari-hari dia simpan sapuh dia ni sebekas dalam plastik, dia boh tempat dia. Petang-petang ayah dia buang. Mana sepanjang sejid surah tu kan Batu Nang kan ada lorong celah tu, mutuh-mutuh kereta kan mudah rasa debu. Hak tu ayah sapu sama hari-hari. Jak muda dia lagi, mana main dengan sejid ni. Sapu, yebuh dalam sebekas plastik, lepas tu yebuh lah tempat dia. Petang-petang dia ambil, dia buang. Begitulah. Sapalah di usia tua-tua ni, ayah tak mampu lagi nak buang sapuh tu. Ayah mampu sapu je. Dia sapu, dikumpul dalam plastik, dia buh dalam tempat dia sama-sama. Tapi nak buang dah agak dah. Telefon anak dia ni nama Ijai ke mana Azam, tolong buang siapa ayah tu. Gililah anak-anak pakat suruh telefon, tolong buanglah ayah. Gitu ayah. Akhirnya Tuhan berikan kematian dia ni mati dalam sejid tu juga, tempat dia berkhidmat hari-hari. Nasabah tak tuan? Inilah maksud Nabi, matinya seseorang itu sebagaimana lazimnya dia. Maka beginilah Allah Subhanahu wa taala ajarkan pada kita tuan-tuan. Mudah-mudahan doa yang kita tinggalkan ini kena amal semua doa ni. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Matikan kami sebaik-baik kematian dan jangan kau matikan kami seburuk-buruk kematian. Doa ini harus diulang 5 kali sehari semalam setiap selepas solat kita. Sebab apa? Sebab doa ni dia tak makbul lagi. Kita nak pakai doa ni masa hujung ayat kita ni. Maka sebab tu doa kita belum dimakbulkan lagi. Kena baca semua. Macam kita berdoa nak rumah, Tuhan bagi dah rumah contohnya lah. Tak kira lah rumah sewa pun dah berdoa dah lah. Sebab boleh dah. Contoh. Tetapi doa ni nak pakai hujung ayat kita ni. Berdoa. Kita amal doa ni sejak muda dulu, 20 tahun jumpa dah doa ni. Lalu ni haji 60 dah 40 tahun. 40 tahun berdoa nak mati comel, mati baik, tak mau mati uduh. Sekurang-kurangnya kita nak, wahai Tuhan, wahai Allah yang Maha Pemurah, 40 tahun aku berdoa ni, mau dengar sekali saja doa aku ni. Terima saja dalam banyak doa aku. InsyaAllah bila kita minta doa ni tuan-tuan, InsyaAllah Tuhan akan terima.
Ulama buat banding doa-doa kita ini sebagaimana kita ketuk bitu. Bukan buka bitu. Buka bitu hak tuan rumah. Hak kita ni ketuk bitu. Ketuk rumah, ketuk 5 kali, tiap hari. Lah sekali buka jugalah. Mana gitu. Dah kalau mari sekali je. Lepas tu ada dah. Tuan rumah duk tunggu, tak ada dah. Tapi kalau ketuk berterusan insya-Allah. Tak semestinya kita berjumpa ulama-ulama besar minta doa kepada kita. Kita sendiri pun berdoa insya-Allah. Mati yang baik insya-Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya setakat itu dulu perkongsian kita pada malam ini yang menyentuh tajuk hakikat kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita sebaik-baik kematian dalam keadaan Islam, ketaatan dan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala.